Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam. Ya, hari ini 8 Mac. Kita wanita di seluruh dunia diraikan dan mesti seronok sebenarnya kan. Ada yang dapat bunga, ada yang dapat surprise lagi dari yang tersayang. Betapa bangganya kita kan menjadi seorang wanita. Dan baik, untuk malam ini menerusi webinar Bicara Wanita IR 4.0 Cabaran dan Harapan diangkat sebagai tajuk yang akan dikongsikan pada malam ini bersama-sama dengan panel jemputan yang berusia Dr. Rizal Abu Bakar, dan kita bersiaran secara maya live streaming di Facebook Puspanita Cawangan KKMM dan juga di Facebook Rasmi Iftar atau menerusi Webex meeting. Dan webinar pada malam ini anjuran bersama Puspanita Cawangan KKMM dan juga Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Biro Pendidikan dan juga Keagamaan. Baik, sedikit berikutan berkaitan dengan panel kita pada malam ini yang berusia Dr. Rizal memiliki pengalaman selama 10 tahun dalam bidang intervensi psikologi, human resource coaching dan brain health and performance. Beliau yang merupakan certified brain coach memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang psikologi klinikal dari Australian National University. Dan alhamdulillah, kalau nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan tetamu kita ataupun panel kita pada malam ini, ya, di sebelah saya tak lain tak bukan yang berusia Dr. Rizal Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Ya, itulah dia. Salam kenal, Doktor ya. Ya. Baik, cabaran dan harapan. Apa agaknya simbolik di sebalik tajuk yang saya kongsikan sebentar tadi, dan silakan dengan perkongsiannya, Doktor. So, yang pertamanya saya ucapkan selamat Hari Wanita kepada DJ Sheila kita. Saya terima kasih. Kan nampak semangat betul malam ni kan. Alhamdulillah. Baik, saya nak mulakan DJ Sheila sebab kita punya tajuk ni cabaran dan harapan wanita zaman IR 4.0, benda yang saya rasa bukan benda baru, tapi benda yang dah lama daripada tahun 2016 berada di pinggir kaki kita. So sekarang ni dah melanda kan, dah basah kaki semua. Yeah. So jadi apa kita nak buat dan sebagainya. So dalam konteks apa yang berlaku dalam IR 4.0, tapi sebelum nak cerita tu, kita ada satu benda lagi yang berlaku. Apa tu? Ada VUCA, VUCA. VUCA. Yeah. Ya, baik. So VUCA ni, V itu stand for volatile. Volatile. So volatile ni maksud dia berkecamuk, macam-macam benda yang kita tak sangka, benda yang kita susun selama ni semua habis. Kan, yang kedua ialah uncertainties, kita tak pasti apa yang berlaku. Contohnya kalau kita refer kepada suasana COVID pada hari ini, kita nampaklah kecelaruan dan ketidakpastian sedang berlaku, kan? So C ialah complexity. So betapanya kompleksnya keadaan daripada sehari ke sehari makin pelik. Makin kita macam tak tahu apa ni dan sebagainya. Dan A ialah ambiguity. So ambiguity ni maksud apa? Maksudnya kita kabur. Apa yang berlaku esok tak tahu. Tapi agak menarik dalam VUCA ni, DJ Sheila, ada satu perkara yang sedang berlaku yang dinamakan sebagai disruption. So kita tahu contohnya ada Grab. So Grab adalah disruption kepada sistem taksi pada hari ini. Ada Airbnb yang menjadi disruption kepada sistem perhotelan pada hari ini. So disruption ini dengan VUCA ni tambah pula dengan IR 4.0. Industrial Revolution 4.0. Dia jadi lagi berkecamuk. Dan kemuncak pada benda ini ialah munculnya artificial intelligence. Dan bercakap tentang artificial intelligence agak menarik ni. Agak menarik sebab di China pada tahun 2018, dah di China 2018, dia menggunakan apa yang dinamakan sebagai AI newscasters. Pembaca berita di satu stesen TV di China, Xinhua Agency contohnya, menggunakan robot AI untuk menyampaikan berita. So benda ni
boleh melanda ke kita. Dan 2018 agak menarik, AI robot ni hanya dikeluarkan oleh satu syarikat ni sekadar 40,000 robot. Tapi selepas itu jadi 80,000, lepas itu beribu-ribu lagi. So bayangkan lambakan AI robot ni menggantikan sistem pekerjaan manusia sedia ada. Jadi selepas ni kita mungkin akan lihat banyaknya membaca berita bukan manusia lagi. Kan benda yang mungkin menakutkanlah pada setengah orang. Dan mungkin juga DJ Sheila kan, ancaman kepada DJ Sheila juga, cabarannya ialah takut tu. ada benda lain yang menggantikan DJ Sheila sebagai DJ. Maknanya robot AI tadilah yang Dr. maklumkan sebentar tadi. Ini bermakna setiap apa yang bakal berlaku nanti akan ada robot yang akan melakukan tugas-tugas itu tersebut. Dan macam Dr. cakap tadi sebagai penyampai, melakukan tugas-tugas manusia. Tapi agak menarik, ada seorang profesor dari Jepun. Profesor ni dia bernama Nomiko Arai. So dia develop satu AI juga robot bernama Tokia robot nama dia. Tokia robot agak menarik. Dan dia buat robot ni untuk lawan dengan pelajar-pelajar sekolah menengah yang menduduki peperiksaan untuk masuk ke universiti. Macam kita ni SPM lah. Jadi robot tu dibuat untuk challenge pelajar-pelajar yang ada pada waktu itu di Jepun. Dia dapati robot ni mengalahkan 80% daripada pelajar-pelajar yang ada, yang pandai dan sebagainya. Kan? Dan lebih hebat, robot ni mampu menulis karangan. Dan karangan dia menyebabkan dia berada pada top 1%. Kan? Tapi dia kalah pada 20% manusia ni. Tapi tetap ada kekalahan di situ lah, mana 20%. Ini yang akan menyelamatkan DJ Sheila nanti. Baik, saya nak dengar lagi seterusnya 20% tu bagaimana, Doktor? So, mengikut Profesor Nomiko Arai ni, yang boleh menyelamatkan manusia, membezakan manusia dengan robot-robot yang sedia ada ni, ialah kemampuan manusia untuk berfikir secara kreatif. Dan saya percaya tugas seorang DJ memang perlu kreatif, perlu pada kreativiti. So, in a ways, selamatlah bidang pekerjaan tu. Alhamdulillah, syukur. Tapi ada orang yang tak selamat. Contohnya, di Bank Construction of China, dalam satu bank ni, biasanya kita masuk bank, kita buka pintu je, dekat depan dia ada kaunter pertanyaan. Baik. So kita masuk, nanti pegawai tu akan tanya ke apa tujuan, kita bagi tahu, dia akan print tiket dan diserahkan pada kita. Kan? Jadi kita tunggu. Tapi sekarang ni di China, yang tunggu di hadapan tu adalah robot. Dan tunggu di kaunter, setiap kaunter juga adalah robot. So bayangkan robot AI menggantikan pegawai-pegawai bank di Bank Construction of China. Jadi tak ada masalah orang call anak sakit, tak ada masalah orang call sakit, tak ada masalah kena hantar pergi training. Baik. So sentiasa dapat sediakan servis kepada manusia. Now ini cabaran yang menanti manusia, menanti wanita pada hari ini. Tapi ada harapan. Sebab robot ni dia tak tua, kan? Dia tak tua, dia tak perlu upgrade dan sebagainya. Tapi kalau manusia boleh jadi muda, boleh jaga diri untuk jadi muda, muda otak, muda diri, mungkin dapat menangani ataupun menyaingi robot itu. Dan saya percaya, kalau saya tanya soalan ni, nak tak kalau saya kongsi awet muda pada malam ni untuk wanita yang berada di FB malam ni? Saya nak bertanya sebentar tadi, tapi doktor dah tanya, dah kata nak tak, makna saya nak bertanya dan nak tahu juga apa rahsia dan semestinya di sebalik awet muda itu, nak cantik, nak lawa, nak kekal remaja, kekal pada usia yang muda. Bagaimana doktor? Mungkin boleh kongsikan sikit. Saya nak kongsikan benda special sikit. Bukan saja muda, tapi bukan kata muda otak cantik, tapi kita nak juga badan jadi lentik. Wah. Ini rahsia besar. Jadi kena ambil pen dan ambil kertas untuk salin. Baik, penonton boleh ambil pen, ambil kertas. Doktor dah maklumkan ni. Jadi seperti biasa, saya pun dah ada pen, dah ada kertas nak tulis ni. Apalah agaknya rahsia awet muda, doktor? Kita biasanya tahu kalau kita nak jadi muda, kita jaga diri dengan diet. Biasa ramai orang
aware dan tahu benda ni. Tapi yang orang tak perasan ialah satu benda yang kita lakukan setiap hari, tapi kita yang sabotaj diri kita. Tapi kalau kita boleh jaga benda ni, kita akan dapat mahkota awet muda tu dalam masa yang singkat sahaja. Saya nak tahu dan saya nak ambil tahu, Doktor. Ambil tahu, baik. Dan rahsia dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya cakap ni mungkin akan ada kata tergelak, mungkin akan kata, ya ke? Dan itulah jawapan dia. Jawapan dia ialah tidur. Tidur. Dan bukan tidur biasa-biasa. DJ Sheila. Dia tidur mesti tidur pada tahap kemampusan yang tinggi. Biasa orang kata tidur mampus tak bagus kan? Tapi tidur mampus tu bagus untuk awet muda. Kalau orang panggil telefon kita tak jawab, ketuk pintu tak buka pintu, tidur pada tahap kemampusan tinggi, itu akan dapat awet muda. Oh, tidur yang sebegitu, Doktor. Sebab kadang-kadang bila mana kita bercerita tentang tidur yang orang kata kekal lena lah. Jadi saya tak guna perkataan itu. Maknanya kita kekal lena, orang kata dalam tidur itu memberi impak yang baik untuk awet muda, Doktor. Betul. Dan rahsia dia, betul kita perlu tidur pada jangka masa tertentu. Mengikut kajian antara 7,5 jam hingga 8 jam. Tapi kita mesti dapat kualiti yang baik dan kualiti itu ialah tidur nyenyak yang luar biasa. Jadi rahsia dia, saya nak kongsikan tips sekarang ni. Tips dia ada 5 perkataan yang tuan-puan perlu salin. 5 perkataan untuk tips ni yang luar biasa untuk dapat awet muda. Jadi kalau nak tips yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, satu je tuan-tuan kena ingat, nama ini RIZAL. Amboi. Nama apa? Cuba nama sebut. sendiri RIZAL. So, saya mengejar malam ni. Amboi, so nak tidur, dapat tidur nyenyak, ingatlah RIZAL. So R yang pertama, saya kongsikan sikit supaya tuan-puan faham apa dia maksudkan R. R yang pertama ialah remove. So apa yang kita nak remove ni? Benda pertama yang kita nak remove ialah satu, gadget kita, handphone kita. Biasanya kita bila kita tidur, kita letak gadget kita dekat sebelah kita. Sebab kita letak sebagai alam. Kan benda tu dia mengganggu gelombang otak kita. Menyebabkan kita tak dapat tidur nyenyak pada tahap apa? Kemampusan yang tinggi. Baik. Maknanya telefon itu sendiri mengganggu ya? Mengganggu sebab signal daripada telefon akan mengganggu brainwave kita dan akan menyebabkan kita tak berada pada gelombang theta dan delta yang akan bagi kita dapat tidur nyenyak, tapi dia akan menyebabkan kita terjaga. Dan inilah yang saya dapati bila saya bekerja di Canberra Sleep Lab di Canberra di Australia pada satu masa dulu. 3 tahun saya kerja situ. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada otak manusia. Dan bila ada handphone yang terpasang je, kita dapat lihat gangguan kepada gelombang otak manusia. So kita nampak macam dia tidur, dia rasa macam dia tidur, tapi dia tak tidur. Besok pagi bila bangun, dah rasa sangat letih. Dan ini perampas awet muda nombor 1. Perampas, dan satu lagi yang perlu di-remove ialah lampu. Kita mesti tidur pada suasana yang gelap. Sebab suasana gelap ni akan membantu keluarkan hormon tidur. Nama melatonin. Dan melatonin ni, DJ Liza, inilah yang DJ Sheila akan bantu kita dapat awet muda. Hormon melatonin. Kita tidur, gelap, keluar hormon, dapat benda tu. Saya simple as that. Nombor 2, inhale. Kita biasanya bila bernafas, tidur, kita dah tak tahulah kita bernafas macam mana. Kita main bantai je kan. Untuk tidur, dapat tidur yang nyenyak, biasanya kalau tersilap orang akan bernafas menggunakan mulut. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Sebab bila kita menggunakan mulut, kita seolah-olah macam berlari maraton sepanjang malam. Jadi kita kena bernafas menggunakan hidung. Lepas nafas menggunakan hidung. Jadi kalau tuan-puan di rumah, kalau boleh letakkan lidah tuan-puan di atas, di antara langit-langit dan gigi. Langit-langit dan gigi. Boleh letak, boleh kan? Dan bernafas. So hidung, lepas nafas, ikut hidung tapi lidah di atas, di antara gigi dan langit-langit dia. Kita letakkan di situ. Tak perlu tekan, just letakkan kat situ. Dan kita akan dapat mudah untuk dapat tidur cepat. Biasanya kalau kita baring kan ambil masa, kita tengok cicak tengok kita. Ya, betul.
Lepas tu kita lambat tidur, macam-macam lah benda datang kat Yang kepala. bermain di fikiran. Yes. Jadi bila kita letak lidah ni ke atas, kita bernafas ikut hidung, lepas ikut hidung, kita akan dapat shorten the time untuk tidur. Tertidur tu. Ini yang kedua. Untuk inhale. akronim Rizal tu. Kena ingat Rizal betul-betul Rizal ni. je ingat, inilah dia. Rizalnya. Right. Yang ketiga ialah Z. So Z ni adalah zikir. Kenapa zikir? Saya percaya ramai orang tahu. Baca Al-Quran dan tahu kan, disebutkan dalam Quran ala bizikrillah tatmainnul qulub kan. Bukankah dengan berzikir tu jiwa jadi tenang, hati jadi tenang. Dan dalam konteks neuroscience, bila dibuat imbasan ke atas otak manusia, bila manusia berzikir, dia menurunkan gelombang otak dia daripada beta ke alfa. So alfa ni meletakkan kita dalam siap siaga, kita relax, kita tenang. Dan bila relax dan tenang, mudah untuk kita tidur. Dan kita tahu Rasulullah selalu pesan kan, nak tidur, kita baca 3 hul dan kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dan ini akan membantu kita tidur. Dan selalunya, bila saya cakap macam ni, suasana gelap, remove semua benda ni, bila kata zikir, selalu feedback daripada orang yang buat benda ni, baca tak habis lagi dah. Dah padam dah. Tak sempat habis zikir. Ni powernya benda tu. Dan yang keempat. Kita dah sebut tentang R, kita sebut tentang I, Z. Sekarang yang empat adalah ablution. Ablution ni apa? Ambil wuduk. Ataupun mandi kan. Ni balik ni boleh mandi ataupun ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk ataupun mandi boleh menyebabkan kita dapat tidur nyenyak? Sebab ialah bila kita mandi ataupun ambil wuduk, ia menurunkan suhu badan. Bila suhu badan turun, kita automatik akan rasa mengantuk dan kita akan menguap macam badak air tu. Kan? Sila pernah menguap macam badak air kan? So jadi bila kita menguap macam badak air, itu dah tanda melatonin dah keluar. So kita dah mula sesuai untuk tidur. Tapi kita ni kan banyak kerja. Waktu itulah kita tahan mulut kita kan, kalau boleh nak letak gam, tak nak bagi menguap kan. Bila kita tahan melatonin dari keluar, dia belajar dan esoknya dia akan keluar lewat daripada hari ini, malam ni. Lama lewat, jadi kita dapat gangguan tidur. So, benda ni yang selalu berlaku. Yang terakhir ialah L. L ialah lie. Maksudnya bila kita baring ni, kita nak baring kat mana? Nak miring ke kanan, ke kiri, terlentang ataupun menerak macam Superman. Tidur yang mana bagus. Kan? Jadi bila dalam kajian dan apa yang saya perhatikan, observation saya bila saya menjaga merawat lebih pada 9,000 pesakit di Canberra tu, bila manusia tidur pada posisi mengiring di sebelah kanan. Kanan tuan-puan tahu kanan tu? Kanan. Boleh tengok kanan kanan maknanya. Kanan, bila tidur belah kanan, kita akan dapat tidur yang lebih nyenyak. Dan tidur lebih panjang dan oksigen dalam badan kita lebih tinggi. Ini membantu circulation yang baik pada tubuh kita. So ini ialah akronim yang akan bantu tuan-puan di luar sana untuk dapat tidur yang nyenyak dan sekaligus meletakkan mahkota akulah awet muda. Tu rahsia dia kat situ. Maknanya rahsia awet muda itu adalah Rizal itu sendiri. Rizal. Jadi nak tidur, jangan zikir Rizal, nanti kena marah. Ini bermakna apa yang dikongsikan oleh Dr. sebentar tadi, Rizal, boleh membantu kita untuk kekal muda jelita. Semestinya sebagai seorang wanita, kami sebagai seorang wanita yang hebat ingin kekal jelita, kekal cantik. Betul. Rasanya di situ tadi, Doktor ya. Sebagai wanita, kita tak perlu membesar sebagai Johan menjadi jalur lebar. Kita perlu elakkan benda tu. Tajam. Tapi rahsia tidur ni mengelakkan kita jadi jalur lebar dan membesar sebagai Johan. Kenapa? Sebab tidur yang cukup menyebabkan metabolisme badan jadi tinggi. Jadi makanan yang kita makan cepat tercerna dan sebagainya, cepat diproses. Jadi tak membentuk benda-benda, lapisan-lapisan yang tak sepatutnya berada. Dan satu lagi, Doktor, bila mana kita tidur dengan cukup, kita kurang nak makan,
kita kurang nak fikir kudap-kudapan, kita kurang nak fikir nasi. Betul tak Doktor apa Betul. yang saya Betul. kongsikan itu? Bila kita tidur cukup, kita tak ada rasa teringin lagi untuk kan biasa dekat office kan, kita nampak kawan makan dia, kita alamak macam sedap. Sekali, ya. Kita pun nak tangan kita panjang automatik. Tapi bila kita tidur cukup, kita tak ada keinginan tu. Tak akan muncul keinginan tu. Jadi kawan makan nampak kurap sedap, kita tak sedap dah. Dia je sedap, kita tak sedap. Jadi kita menyelamatkan diri kita dan baju kita tetap kekal kecil. Satu lagi cabaran Doktor, nak kekal kecil daripada yang sekarang ini contoh M. Orang kata cuba pakai saiz yang orang kata untuk nak mendapatkan saiz yang katalah S. Yeah. Jadi ada cara, ada kaedah katanya pakai baju lagi kecil. Betul ke tu Doktor? Okay. Dia sama ada kita pakai baju lebih kecil ataupun kita membuat teknik dalam psikologi namakan mental imagery. So biasanya kita ada posisi ataupun ada imajinasi tubuh bagaimana yang kita mahu. Jadi bila kita membuat mental imagery tubuh kita, mungkin umur 17 tahun, 21 tahun, kita program otak kita untuk dapat badan bagaimana yang kita nak. Saya nak tahu itu dan saya pasti kita nak programkan untuk kaedah yang terbaik bagi diri kita dan khasnya sebagai seorang wanita yang hebat bangkit mendepani cabaran sebenarnya. Baik, untuk seketika seperti biasa kita akan ikuti Vox Sport seketika kembali selepas ini bersama-sama dengan Sheila dan juga Dr. Rizal. Ya, kembali kita menerusi webinar Bicara Wanita IR 4.0 pada malam ini. Cabaran dan harapan sememangnya sentiasa ada dekat dengan diri kita. Kalau tadi Rizal, R-I-Z-A-L, Rizal dikongsikan oleh Dr. Rizal kita. Sheila tak ada, Doktor? Oh, Sheila ada, Sheila. Kalau tak kongsi. Ada di sini. Ada. Okey, untuk seterusnya Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan sesuatu apa yang nak dikupas kembali. Katanya berkaitan dengan pemikiran. OTAK, otak. Otak. Okey. So kita nak tengok apa yang ada pada otak wanita. Baik. Kan? Ataupun otak manusia, tapi kita nak fokus pada wanita. Sebab beza sikit, ada sikit je perbezaan antara otak lelaki dan otak wanita yang kita nak tengok supaya audience ataupun yang menonton pada malam ini dapat tahu apa yang ada. Kalau kita tengok gambar ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebelah kiri ni adalah gambar seorang budak perempuan. Sebelah kanan adalah seorang budak lelaki. Dan kedua-dua ni dalam keadaan tengah relax, santai. Dan kalau kita tengok sebelah kiri ni, yang budak perempuan ni, walaupun dalam keadaan relax, santai, tapi otaknya masih busy. Masih banyak yang difikirkan dan sebagainya berbanding dengan otak lelaki. Dan saya percaya kalau saya kata otak perempuan lebih busy pada otak lelaki, mungkin tuan-puan pun setuju dengan benda ni. Dan daripada image brain scan yang kita dapat ni, benda yang sama berlaku. Maksudnya apa? Maksudnya untuk otak seorang wanita berhenti berfikir ni benda yang agak sukar. Sebab dalam keadaan relax pun dia masih berfikir. Dan kalau saya boleh bagi analoginya supaya kita boleh faham dalam konteks apa yang berlaku setiap hari, untuk seorang wanita dia ada tendensi namakan sebagai multi-tracking. Jadi apabila dia berfikir tentang satu perkara, dia sama macam dia ambil satu file dari rak dan dia buka. Dia tengok benda tu. Dan sebelum file tu ditutup, dimasukkan semula ke rak, dia ambil lagi satu file. Buka lagi. Dia ambil lagi satu file, buka lagi. Dan mungkin ada 10-11 file yang dibuka. Mungkin file itu dibuka hari ini, mungkin ada file yang dibuka 11 tahun yang lepas. So, bila berlaku macam ni, so otak dia akan sentiasa busy untuk lihat file itu, lihat file ini, lihat file yang kat sana. Berbanding dengan otak lelaki. Otak lelaki namakan mono-tracking. Bila mono-tracking, dia ambil satu file, dia buka, lepas dia tengok, dia tutup dan dia masukkan balik ke rak. Berbeza. Jadi bila masuk ke rak, dia tak fikir dah benda yang tadi yang dalam file tu sebab dah tak ada. So ini yang beza. Tapi untuk wanita, berdasarkan image tadi kita tengok, seolah-olah begitulah analogi dia. Dan dia akan sentiasa file tu tak tertutup.
Jadi semua akan diingat. Dah cerita tadi pagi pukul 9 pagi tadi, pukul 9 malam dikaitkan balik dengan cerita masih. Baik. Sebab fail masih terbuka. Ini antara benda yang puan-puan di luar sana perlu tahu. Bukan maksudnya benda ni satu kekurangan, tidak. Dan tidak juga bermaksud satu kelebihan, bukan. Tapi maksud this is the nature of how otak seorang wanita mainkan peranan ataupun berfungsi. Dan dia boleh menjadi kelebihan, dia boleh menjadi satu keburukan bergantung bagaimana cara kita menggunakan benda itu. So kalau kita menggunakan benda itu untuk kebaikan, kita hanya fokus pada benda-benda baik dan kita perlu berada pada conscious mind. Conscious mind. Saya percaya DJ Sheila selalu dengar tentang conscious, subconscious mind. Tapi kita nak letakkan diri kita dalam keadaan awareness yang tinggi. Jadi kita boleh, walaupun file buka banyak, tapi kita consciously pilih satu file ni je aku nak tengok hari ni. Yang lain semua aku tak nak tengok. Ataupun nak tengok ni je, yang lain tak nak tengok. Jadi kita boleh ada capacity tu. Jadi kalau saya nak tunjuk teknik tu, macam mana nak create awareness tu, kalau DJ Sheila nak, dengan penonton nak, saya boleh tunjuk dan kita buat sama-sama. Macam? Okey, boleh. Boleh. Bagaimana, Doktor? Alright. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua keluarkan tangan macam ni. Keluarkan tangan. Keluarkan tangan. Okey. Pusing ke kiri sikit. Ke kiri sikit. Sorry, ke kiri lah. Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Okey. So bagi sama, bagi sama. Saya nak tuan-puan tarik nafas macam biasa. Tarik nafas, lepas nafas. Lepas tu, saya nak tuan-puan pejamkan mata sebentar. Saya buka mata sebab saya nak bagi arahan. Okey. Baik, doktor kata nak kena bernafas. Untuk berapa kali? Bernafas macam biasa terus menerus. Terus menerus. Sambil pejam mata dan tangan didepakan ke kiri dan ke kanan. Macam saya buat ni. Macam DJ Sheila buat ni. Okay. So dalam masa sama, bila pejam mata ni, saya nak tuan-puan bayangkan yang di belakang tuan-puan ni ada cermin besar. Baik. Cermin. Saya boleh tutup mata? Boleh tutup mata. Baik, silakan. Kan, tutup mata semua. So ada cermin besar kat belakang kita ni. Dan di luar sana ada cahaya matahari terik sedang memancar. Dan kita dapat rasakan cahaya matahari ini terus kena pada tangan kanan tuan-puan. Tuan-puan rasakan yang cahaya matahari kena pada tangan kanan. Dan makin lama tangan kanan tu rasa makin panas. Makin panas. Makin panas. Rasa panas tu? Sekarang saya nak tuan-puan alihkan rasa panas tu pada tangan sebelah kiri. So rasakan yang cahaya matahari tadi tu terkena pada tangan sebelah kiri. Dan rasakan yang tangan itu makin lama, makin panas, makin panas, makin panas, dan makin panas. Nah, sekarang saya nak tuan-puan buka mata, bawakan tangan ke depan. Boleh rasa tak tangan kiri lebih panas pada tangan kanan? Ya. Kan? Ada tak cahaya matahari di belakang? Tak ada. Tapi apa yang tuan-puan lakukan ialah tuan-puan create an awareness. Tuan-puan boleh alihkan panas ini ke panas ini hanya dengan menggunakan kekuatan minda ataupun mental imagery. Jadi samalah dengan file ini, walaupun terbuka banyak, bersepah filenya, tapi kita fokus pada yang satu, aware pada yang satu, samalah macam kita letak panas pada tangan kiri dan tangan kanan. Dan saya percaya audiens yang ada nanti kan, tuan-puan yang berada di rumah, di mana-mana saja, tangan kiri ni akan rasa panas sampai esok pagi. Ya, saya dah pegang ni. Baik, tadi doktor kongsikan awareness. Maknanya kita ada itu dan kita boleh alihkan daripada kanan ke kiri. Kalau mungkin boleh kita sama-sama doktor. Sekali lagi. Kali ini kita tarik nafas. Sebab saya suka doktor bercerita sebentar tadi berkaitan dengan pernafasan. Jadi kita sama-sama penonton sama-sama untuk tarik nafas. Saya nak bersiap sedia. Okey, mungkin doktor boleh dengan kiraan 1 2 3 membantu dengan kiraan berapa kali tu doktor? Okey, saya lead lah Saya lead, right. Tuan-tuan dan puan-puan, teknik pernafasan ni ada macam-macam. Kenapa kita nak buat teknik pernafasan? Sebab kita nak mengawal emosi. Jadi benda-benda yang sangat penting. Kadang bila buka file banyak ni, kan orang selalu kata orang perempuan emotional sikit dan sebagainya. Ya, selalu orang kata kan. Emo lah emo. Dan orang kata kan. Saya dengar je. Dan saya buat ulang suara. Kan? Dan orang selalu sebut tentang perempuan emosional dan sebagainya.
Jadi bagaimana kita nak kawal perasaan kita supaya kita tak jadi macam tu. So antara teknik yang sangat powerful ialah teknik breathing ataupun pernafasan. Dan pernafasan ni ada macam-macam style, cara dan kaedah. Dan ada banyak research, kan, ada banyak research. Dan saya nak fokus pada research yang ada yang saya selalu guna, yang tuan-puan boleh guna, is so easy dan impact dia sangat luar biasa. Baik. Right, kalau tuan-puan sedia, nak pastikan yang kaki dua-dua rapat ke lantai. Dua-dua rapat ke lantai. Jangan Sama ya? Sama, buka sikit tak apa. Okey. Lepas tu tangan kita di atas paha. Di atas paha. Paha sini dengan paha kawan, muka tak edit. Maknanya paha sendirilah. Lepas tu kita duduk straight up, orang putih kata. So belakang kita ni straight. Straight up. Dan kita bernafas menggunakan hidung, tuan-tuan dan puan. Menggunakan hidung dan menggunakan pernafasan dari perut, kan? Bukan pernafasan dari dada. So biasanya bila orang bernafas, kita nampak dia bernafas dada yang naik, kan? Ya, betul ke kaedah tu, Dr. sebenarnya? Itu betul sekali kesilapannya. Kesilapannya, bukan yang kebenarannya lah. Bukan. Baik. Jadi yang baiknya cara pernafasan adalah bernafas menggunakan perut. Jadi bila kita tarik nafas, perut kita yang kembung. Bukan dada naik. Tapi kalau perut dah kembung, memang tak boleh nak buat apa dah, kan? Jadi kita cuba tuan-puan letak satu tangan di atas dada, satu tangan di atas perut ni, kan? Satu tangan perut. Tu cuba nafas ikut hidung dan lepas, tengok mana yang naik. Perut naik ke dada naik. Cuba je. Mana naik? Dada. Dada naik. Ada satu kali perut. Ada satu perut. Okey. Kalau kita nak dapat teknik pernafasan betul, bila kita nafas, tarik nafas je kita kembungkan perut. Tarik nafas, kita kembungkan perut. Lepas nafas, kita kempiskan perut. Boleh Boleh cuba. Baik. Dan saya akan buat kiraan 5 bila tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu saya akan minta tuan-puan tahan nafas tu pada kiraan 4. 1, 2, 3, 4. Dan lepaskan melalui mulut pada kiraan 8. Kiraan 8. 8. Perlahan melalui mulut sampai nafas yang terakhir. Kita akan buat 3 kali. 3 kali. Right. Kalau tuan-puan bersedia dan faham, kita akan buat satu tangan atas dada, satu tangan atas perut. Bila kita tarik nafas, perut yang naik, kita lepas nafas, perut yang turun. Bukan dada. Baik. So, kalau ready, pada kiraan saya, kalau tuan-puan ready, baik. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, 1, 2, 3, 4. Lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tarik nafas macam biasa. Right. So ini teknik yang saya pernah buat brain scan pada orang yang sebelum buat teknik pernafasan ini dan selepas buat teknik pernafasan ini. Dan kita dapat lihat perbezaan otak sama macam otak yang kanak-kanak wanita dengan kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki tu, kan, lebih rileks jadinya macam otak kanak-kanak lelaki. Ya, dan saya pasti kaedah sebentar tadi, Doktor, boleh diimplementasikan di pejabat. Sebagai seorang wanita berkerjaya macam saya pasti ada cara dan juga kaedah. Orang kata nak bersenam bukan kira tempat dan juga masa, tapi ada masa dengan 3 kali kaedah yang Doktor kongsikan. Saya rasa cukup berguna untuk penjawat awam, untuk pendengar dan juga penonton yang menyaksikan webinar pada malam ini, Doktor. Ini namakan sebagai conscious breathing. Maksudnya kita secara rela dan sedar kita buat pernafasan tu. Biasanya kita bernafas, kita pun tak sedar kita bernafas. But this time around kita yang sedar, kita pilih setiap sejam. Kita akan ambil 1 minit dari situ untuk buat pernafasan ni. Now, benda ni sangat powerful, DJ Sheila. Kenapa? Kita tahu dengan cabaran saya sebutkan tadi, kan, dengan uncertainties dan sebagainya, dengan virus yang ada kat mana-mana sekarang ni,
Ya. Semua orang stress out. Mhm. Isu dekat pejabat, isu dekat rumah, isu atas jalan raya. Saya. Semua orang stres. Jadi Mhm. kita perampas kepada awet muda ialah stres. Mhm. Jadi kita nak stres, kita buatlah teknik pernafasan ni. Dan Hmm. kita akan dapat keluarkan diri kita daripada kokongan stres. Ya. Sebab stres mengeluarkan satu hormon nama kortisol. Kortisol. Dan hormon ini secara saintifiknya dibuktikan boleh menyebabkan kita menjadi jarum lebar dan membesar sebagai johan. Saya tak suka nak dengar membesar pelbagai johan dan juga jalur lebar sebentar tadi. Sebab bukan apa, kalau kita boleh menjadikan, awak kata diri kita sebenarnya dalam untuk nak ke arah yang lebih baik, mengapa tidak untuk kita berikan input yang baik juga untuk diri kita. Ya. Dan doktor, untuk pendengar-pendengar dan juga penonton yang ingin bersama-sama dengan kami, kalau mungkin ada soalan yang nak diajukan, ada sesuatu yang bermain di fikiran, boleh saja type di Facebook sekarang juga, dan juga anda boleh menerusi webback juga, ajukan soalan di sana dan insya-Allah saya pasti doktor dah siap sedia untuk nak menjawabnya. Ya, insya-Allah. Jadi masih lagi bercerita tentang OTAK, otak Ya, sebentar tadi. Ya. Seronok saya nak kongsikan kenapa ya ada yang berwarna yang agak gelap di situ lebih berbanding daripada yang satu lagi tu di kiri dan juga kanan. Mungkin sedikit doktor boleh kongsikan di situ. Ya, kalau kita tengok slide tentang otak tadi, kan, kalau tengok kat sini kan emotion antara lelaki dan perempuan kan. Ya. Selalu kata perempuan lebih emosi dan sebagainya. Dan kalau tengok di lelaki ni ada 2 titik je, tapi perempuan ni digaris. Kalau macam bila suatu benda berkaitan dengan emosi berlaku pada diri wanita, otak dia menjadi sangat aktif, hampir keseluruhan otak menjadi aktif. Dipengaruhi oleh unsur emosi ni berbanding dengan lelaki. Bukan bermaksud lelaki tidak emosional, lelaki ada emosi, tapi lelaki tidak seekspresif wanita bila ada isu berkaitan dengan emosi. Jadi wanita lebih ekspresif, wanita memproses emosi itu lebih dalam, level yang lebih dalam berbanding lelaki level yang surface. Sebab itu kita, kalau kita tengok drama lah apa, tengok TV, mungkin dalam kehidupan sebenar pun, kita selalu dengar lelaki jarang mengucapkan kata I love you, kan, sayang dan sebagainya, jarang. Perempuan yang, ataupun wanita yang ucap lebih. Sebab lelaki beroperasi dalam konteks emosi pada level surface. Dan perempuan beroperasi pada level yang lebih dalam. Dan benda ini yang kadang-kadang orang sebut wanita lebih emosional. Tidak, sebab dia perlu pada benda itu. Sebab antara hormon yang sangat membantu wanita ialah hormon oksitosin. Tadi saya sebut tentang stres tadi. Silakan. So ada perbezaan stres, bagaimana lelaki tangani stres dan bagaimana wanita tangani stres. Bezanya, bezanya, bila wanita ada stres, dia perlu dia perlu berkongsi benda tu. Nombor 2, dia perlu pada sentuhan. Sentuhan ni akan menyebabkan keluarnya hormon yang bernama oksitosin. Ni hormon kasih sayang. So bila hormon ni naik, kortisol akan turun. Ini kaedah untuk tangani stres pada wanita. Jadi kalau tuan-tuan nak perempuan yang di luar sana, kalau ada kawan-kawan rakan sekerja yang sedang stres, kita pergi kat dia, kita gosok-gosok dia, pegang dia dan sebagainya, dia akan rasa hilang stres itu sebab ada hormon oksitosin yang keluar. Tapi sedikit beza dengan lelaki. Lelaki jangan pergi pegang. Jangan buat cakar harimau kat belakang. Sebab benda ni akan menyebabkan dia rasa geli-geleman. So lelaki perlu dibiarkan sendirian. Sebab dia perlukan hormon yang berbeza dengan wanita. Wanita perlukan oksitosin, lelaki perlukan testosteron. Dan sebab tu kita dapati ramai lelaki pergi memancing. Mancing. Dan kita pernah buat aktiviti brain scan, orang memancing, dia ambil pakai yang mobile brain scan, dapati macam tak ada aktiviti pada otak pada waktu itu sebab sangat kosong dan lapang. Dia letak pancing, dia mind goes off, orang putih kata. Hilang. Jadi lelaki perlukan momen sendirian untuk keluarkan testosteron, dia akan rasa lega.
Dan kita pun tak perlu tanya kalau puan-puan merupakan ketua di pejabat dan sebagainya, kalau ada staf lelaki yang sedang stres, tak perlu tanya kau stres ke, kenapa kau stres. Biar kata aku nampak macam kau ni stres, kau pergi duduk kat sana, nanti bila kau lega kau datang jumpa aku balik. Benda ni lebih membantu banding kita tanya kau cerita siap kat aku, kau ni stres pasal apa. Benda tak membantu. Jadi maknanya ini berguna di tempat kerja juga, Ya. di mana kalau anda yang bekerja, dan saya pasti kalau anda yang pastinya sebagai seorang suri rumah juga berguna untuk Ya. diimplementasikan juga di Betul. rumah dengan cara yang sedemikian. Sebab anak-anak kita ada yang lelaki, ada yang perempuan, kaedahnya berbeza. Ada beza, betul. Jadi seronok berkongsi sesuatu yang bagi saya yang baru, dan saya pasti ramai yang ingin turut sama mengadaptasikan ianya semua dalam kehidupan seharian kita. Hai. Baik, sekejap. Saya nak lihat ada soalan yang diajukan. Boleh, Doktor? Boleh. Baik, Doktor dah bersiap sedia. Ramai rakan kita ni. Baik, kiriman daripada Puan Ana Curas Kuala Lumpur. Mengapa wanita sekarang banyak memainkan peranan sebagai ketua keluarga dan banyak berdikari? Ini Puan Ana dari Curas Kuala Lumpur. Bagaimana tu, Doktor? Peranan sebagai ketua keluarga ni banyak dimonopoli oleh wanita. Okey, silakan. Sebab saya percaya pada saat ini wanita lebih banyak pandai menguasai fungsi dan kelebihan otak mereka berbanding dengan zaman dulu sebelum ni. Dan bila diberi ruang, contohnya macam kita tahu lebih ramai pelajar wanita di universiti berbanding banding lelaki, kan? Jadi itu adalah training bila keluar rumah. Itu adalah training sebab duduk mandiri, kan, duduk di asrama dan sebagainya. So pendekatan awal ialah mendapat pendedahan dengan berdikari. Jadi walaupun dah kahwin, kan, dia masih memegang tampuk tu. Sebab lebih mudah untuk wanita menguasai alam rumah tangga tu dari dibiarkan dikuasai. Kan bila dikuasai ni, dia terpaksa menjadi pak turut ke mak turut kepada pasangan. Dan dalam satu konteks lagi, bila wanita belajar lebih tinggi berbanding lelaki dan dia berjawatan tinggi, dia memegang jawatan-jawatan tertentu di pejabat dan dia bawa balik role itu di rumah. Sebab itu dia rasa selesa, sebab dia mampu buat keputusan yang lebih baik, sebab dia being trained kat sini untuk mampu buat keputusan. Dan kita pernah dengar macam orang kata alpha brain. Lelaki ada alpha brain. Tapi dalam kajian dapati bila wanita yang duduk di position tertentu, dalam jabatan tertentu, mereka juga develop capacity untuk ada alpha brain ni. Maksudnya dia rewire otak dia tak sama macam wanita lain. Dia rewire otak dia jadi lebih kepada cara berfikir seperti lelaki sebab dia telah memegang jawatan-jawatan tertentu dalam di pejabat dan sebagainya. Itu dah pun menjawab saya rasa soalan daripada Puan Ana Curas Kuala Lumpur sebentar tadi ya. Baik, untuk soalan yang kedua, Doktor. Kita sering menobatkan wanita sebagai tonggak negara, perlu disayangi dan lain-lain kata semangat, tetapi bila wanita itu mengalami masalah, ia tidak mendapat sokongan sepenuhnya di tempat kerja, malah dilabelkan sebagai tipikal, konservatif dan tidak moden. Apa komen Doktor? Dan soalan ini daripada Puan Siti Putrajaya. Ya, baik. Ini antara stigma yang ada dalam masyarakat yang tak mampu menerima perubahan yang berlaku pada hari ini. Zaman dulu berbeza. Kita kata zaman dulu perempuan duduk di dapur, betul ya? Sekarang ni perempuan duduk di kursi yang lebih tinggi pada kursi lelaki, kan. Kat belakang tu kan bapak duduk pun tenggelam, kan. Itu bukan dalam konteks fizikal tapi dalam konteks wanita menguasai aspek mental yang berbeza daripada wanita zaman dahulu. Dan apabila orang mengatakan memberi typical komen, kan, perempuan macam itulah, emo dan sebagainya. Ada dua benda yang boleh dilakukan. Satu, untuk orang yang dikatakan emo ni, untuk memahami dan menguasai emosi dia. Bukan membiarkan emosi menguasai dia, tapi dia menguasai emosi. Caranya dengan dia menjadi observant kepada
apa yang dia sedang alami. Kalau audience nak satu tips, saya boleh tunjukkan cara dia supaya kita sama-sama boleh buat ni. Benda ni benda yang saya buat bila dulu saya ada banyak buat terapi. Bila balik Malaysia saya tak buat terapi. Masa di Australia saya banyak buat terapi. Bila orang ada depression dan sebagainya, tak dapat menguasai emosi yang menguasai dia. Tapi bila kita ajar teknik ni, dan dia dapat menguasai emosi itu, dan dia menjadi lebih objektif dengan aspek emosi yang sedang berlaku. So caranya tuan-tuan dan puan ialah kita meletakkan, tadi kita dah belajar tentang aware tadi kan, awareness. Jadi kita meletakkan diri kita one step belakang, dan kita perhatikan diri kita. Kita dah buat mental imagery tadi kan, dah ubah ke sana ke sini. So kita boleh bayangkan diri kita kat depan, dan kita dah step keluar kan, dan bayangkan diri kita kat depan, dan kita melihat adakah ini yang kita nak diri kita lakukan. Bila kita emotional, adakah kita nak macam ni. Kan? Bila kita boleh buat that type of mental imagery, kita boleh nampak diri kita, aku tak suka tengok muka aku macam ni. Nampak uduh sangat kan. Aku kan macam ni, aku ni ayu je kan. Kan? Jadi dia aware, dan aku nak aku yang ayu. Kan? Bukan ayu tu ayu kan. So, bukan aku yang emo, bukan aku yang sedang marah, bukan aku yang sakit hati, bukan aku yang geram. Yes, aku ada perasaan geram pada waktu ni, aku aware yang aku sedang geram, tapi aku tak nak geram itu menguasai aku, tapi aku nak menguasai geram itu. Ini antara self-talk yang kita boleh cakap bila kita dah one step back daripada diri kita. Ini teknik mental imagery yang tuan-puan boleh guna, DJ Sheila boleh guna, saya selalu guna. Orang kata kalau berpaling ke belakang, terus melangkah. Boleh kita kaitkan di situ, Doktor. Ada kata tak perlu dah pandang ke belakang lagi. Macam tadi, Doktor kongsikan satu tip yang menarik sebenarnya untuk nak kita melihat ke belakang. Kita patah balik ke belakang, tapi kita masih melihat ke depan. Masih melihat ke depan. Maknanya kita melangkah hanya ke belakang. Satu langkah. Ya, supaya kita keluar daripada keadaan diri kita yang sedang marah, tak puas hati, tak puas jantung, tak puas ginjal tu. Kan? Jadi kita rasa, bila kita tengok keadaan kita, boleh kita tahu bahawa ini bukan diri yang aku nak. Aku nak diri aku yang tenang, yang sempoi, yang santai dan sebagainya. Jadi bila kita aware, kita dapat lakukan benda ni dengan lebih tersusun. Dan kita yang kuasai emosi, bukan emosi yang kuasai kita. Okey, soalan kedua dah terjawab. Saya ada satu lagi soalan. Ada lagi soalan ketiga ya. Di mana dikongsikan di sini tentang tidur yang lena. Untuk mendapatkan tidur yang lena, sedangkan banyak yang difikirkan tentang anak, tentang kerja, tentang banyak benda. Bagaimana untuk nak mendapatkan tidur yang nyenyak, tidur yang lena, tidur yang cukup demi untuk sebuah awet muda itu sendiri, Doktor. Right. Salah satu cara, tadi saya kongsi RIZAL, tapi ada aspek lain yang mengganggu tidur lena ni. So aspek yang mengganggu ialah waktu makan kita. Kalau kita makan lewat, contohnya sekarang dah pukul 9, kita baru nak makan. Bila kita makan pukul 9 malam, tubuh kita ambil masa lebih kurang dalam 4 jam untuk proses makanan. Jadi pukul 9, 10, 11, 12, 1 baru habis, dan pukul 1 baru kita dapat tidur. Bila kita tidur pukul 1, maksudnya kita tak akan dapat tidur 7.5 jam atau 8 jam. Ini yang akan mengganggu. Jadi timing masa untuk makan juga penting. Dan kalau kita perasan, orang Islam biasanya kalau berpuasa, dia akan buka puasa waktu maghrib. Kan? Kalau kita buka sekarang ni 7.23, 24 macam tu, kita buka puasa. Jadi kita dapat tidur nanti pada pukul 11 sebab kita buka puasa pukul 7, pukul 11 dah habis, kita dapat tidur pukul 11. Ini contoh. Sebab subuh sekarang lewat kan? Jadi kita dapat tidur yang lebih panjang berbanding dengan bila kita makan lewat, kita terpaksa tunggu untuk tidur. Dan makanan yang ada dalam diri kita ni akan mengganggu. Nombor 2, jenis makanan yang kita ambil. Kalau kita ambil benda yang berkafein waktu malam, selepas pukul 2 petang, dia akan mengganggu tidur kita waktu malam. Selepas 2 petang? 2 petang. Ini antara benda-benda yang mengganggu, yang merampas dan sabotaj kita punya
tidur yang nyenyak tu. Maknanya seperti biasa yang doktor sarankan, kurangkan kafein ataupun terus Kita, tidak mengambil kafein ataupun bagaimana? kalau kita mampu hilangkan terus kafein, lakukanlah. Tapi kalau tak mampu, so last kali kita ambil waktu petang ialah pukul 2. Pukul 2. Pukul 2. Jadi pagi nak ambil, petang dah pukul 2 dah berhenti. So kita akan tak ganggu tidur. Sebab kafein ni antara benda dia buat ialah dia bagi broken sleep. Dia jadikan otak kita busy waktu kita tidur. Kan? Sebab kafein boleh tingkatkan fokus. Dan bila tingkatkan fokus, dia jadikan otak kita busy bila kita tidur dan tidur kita akan terganggu. Saya pasti soalan yang ketiga sebentar tadi dah pun terjawab. Mudah saja kaedahnya dan insya-Allah pastinya dapat orang kata kita manfaatkan bersama. Dan sebentar doktor ya, saya nak mohon semua untuk yang berada di Webex ketika ini untuk on kamera dan kita akan ambil gambar bersama-sama secara beramai-ramai. Jadi sekali lagi mohon ya semua di Webex untuk on kamera sekarang untuk kita ambil gambar bersama-sama dengan semestinya Dr. Rizal dan saya Sheila Baharudin. Baik, doktor, sedikit ada yang kata apa benar wanita lebih banyak bicara berbanding lelaki? Kenapa doktor tersenyum? Mungkin boleh dikongsikan di situ sikit. Kalau kita dalam konteks wanita lebih banyak bicara dari lelaki, jawapan ni ada dalam otak manusia. Kan kalau kita tengok brain scan ataupun lakaran dalam slide ini kan dari Institute of Psychiatry, kita lihat ada beza kan otak lelaki dan otak perempuan. Yang atas tu lelaki, yang bawah tu wanita. Kita tengok lebih banyak hitam tu dekat wanita bandingkan lelaki. So maksudnya apa? Wanita lebih ada tendensi yang lebih tinggi untuk berkomunikasi. Kan kalau tengok dalam konteks kanak-kanak pun kalau kanak-kanak perempuan lebih cepat bercakap banding dengan kanak-kanak lelaki. Tapi dalam konteks ni ada kajian menyatakan, walaupun tak berapa sahih tapi ada kajian juga menyatakan bahawa orang perempuan bercakap menggunakan bahasa dan sebagainya, bahasa tubuh, bahasa percakapan lebih kurang dalam 21,000 berbanding dengan lelaki 7,000. So bayangkan lelaki kalau pergi kerja, dia sembang-sembang kawan, mengeteh dan sebagainya. Habis 6,900 perkataan. Balik rumah tinggal 100 lagi. 100 je lagi. Baik. Tapi wanita berbeza. Wanita kalau dia duduk kat rumah, contohnya dia jaga anak dan sebagainya, ibu rumah tangga, dia cakap dengan anak dia kecil, dia kata Amin pergi mandi, Amin pakai baju, Amin makan. Baru 130. So ada 20,800 lebih lagi kan. Jadi bila suami balik, waktu inilah peluang untuk dia bercakap. So bayangkan suami yang dah habis perkataan, isteri yang baru nak habiskan perkataan, apa yang akan berlaku? DJ Sheila. Kan? Jadi suami akan rasakan bahawa apa ni si aku tengah nagging, kan, tengah beletir dan sebagainya. Tak, dia nak bercerita sahaja. Nah, ini salah faham dalam masyarakat. Tapi dalam konteks macam DJ Sheila menjadi DJ, berjaya menghabiskan 21,000 tu dengan mudahnya. Ya kan? Saya kira ya doktor. Jadi bila balik ke rumah, tak adalah nak bercakap panjang dan sebagainya lagi. Dah relax dan dah tenang, dah habis perkataan. Ini satu konteks pemahaman yang berlaku. Kan? Jadi kita boleh ambil iktibar di situ. Bila kita tahu pasangan kita ada tendensi untuk bercakap, jadi kita kena sediakan ruang, space untuk bagi ruang untuk bercakap dengan pasangan. Dan kalau bos kita seorang wanita, bagi ruang bos ini bercakap menghabiskan ayat-ayat. Baik, sudah pun dapat saya ambil di situ tip-tip menarik sebenarnya. Dan doktor, mungkin sebagai rumusan daripada apa yang doktor nak kongsikan untuk malam ini, saya pasti penonton yang mengikuti kami ketika ini di Facebook ingin dapatkan sesuatu daripada doktor khasnya untuk cabaran dan juga harapan pada malam ini sebagai seorang wanita, daripada konteks seorang wanita semestinya doktor. Alright. So benda yang saya kongsikan tadi, kalau saya boleh rangkumkan tuan-tuan dan puan di rumah sana, benda pertama, apa pun yang berlaku di luar sana, dia tak akan mengganggu diri kita kalau kita tak benarkan benda itu mengganggu. So kalau kita tak bagi remote control of our life kepada external event itu tak akan dapat mengganggu kita. So kunci pertama ialah
kuasai emosi, jaga emosi. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, jaga otak. Kalau kita sihat, kita jaga tidur contohnya, kita dapat jadi awet muda, so fikiran kita lebih tenang, lebih laju, lebih powerful, dan kita akan menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Ya, itu daripada doktor. Baik, dan saya pasti cabaran dan juga harapan sememangnya orang kata sentiasa dekat dengan wanita. Ada di mana-mana sebenarnya, dan harapan tu tetap ada untuk setiap wanita itu sendiri. Dan kita letakkan di sini Rizal, awet muda. Tapi Dr. Rizal lah sebagai panelnya, dan juga banyak yang dapat saya kongsikan sebentar tadi bagaimana untuk nak kawal emosi dan semestinya membantu otak kita ke arah yang lebih baik dalam setiap apa jua perjalanan kehidupan kita. Dan saya pasti sebagai seorang wanita-wanita yang hebat yang menonton ketika ini di mana saja ingin dan pastinya akan mendapatkan input yang baik untuk keluarga Dr. Rizal. Sayangnya saya dah pun nak di penghujung pertemuan, namun apakan daya, insya-Allah saya pasti banyak yang menarik lagi akan dikongsikan oleh Dr. Rizal mungkin pada webinar yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk anda di mana jua berada. Harapan dan juga cabaran ada di mana-mana. Selamat Hari Wanita 2021. Wanita bangkit mendepani cabaran. Ya.